Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda mana lagi kalau bukan di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan situasi semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah melahirkan generasi penamat buli. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang isu buli ini sendiri pun ianya merupakan antara insiden ataupun antara perkara yang sering berlaku, dan kita lihat dalam laporan media misalnya selalu membangkitkan tentang isu buli ini, sama ada berlaku di sekolah, di asrama sekolah dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ianya mempunyai satu signifikan ataupun kesan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita saksikan dengan mata kasar sebenarnya. Baiklah, dua tetamu, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Profesor Mahdia Dr. Zuraidah Abdullah yang merupakan Timbalan Dekan Pembangunan dan Penciptaan Nilai di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sihat. Ini pertama kali ya Prof bersama kami? Ya, memang pertama kali. Biasanya masa ketika pandemik saya banyak keluar di koresponden. Okey. Jadi kami cukup berterima kasih atas kesudian Prof bersama kami di sebenarnya saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama TV. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kali. Ini juga kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Dr. Muhammad Nakiyuddin Dahamat Azam, yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Jadi Dr. Nakiyuddin, apa khabar? Alhamdulillah lah, sihat. Ucapkan terima kasih pihak Bernama atas jemputan. Ini pun pertama kali ya. Pertama kali. Menarik. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan program Ruang Bicara ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Jadi jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 032604 0155 dan satu lagi talian ialah di 0326940155. Baik, saya ingin memulakan dululah sembang-sembang ini bersama dengan Profesor Mahdia Dr. Zuraidah. Barangkali Dr. Zuraidah, macam kita sebutlah, bila kita bercakap tentang isu buli itu sendiri, walaupun dari masa ke semasa kita sentiasa mengikuti laporan-laporan media berlakunya insiden-insiden buli di sekolah dan sebagainya, di asrama, tetapi mungkin kalau kita lihat secara keseluruhannya, apakah isu buli sebenarnya berada pada tahap yang mungkin tidak disedari oleh rakyat Malaysia sendiri, berada pada tahap yang kalau tidak diberi kawalan yang sewajarnya, kita anggap sebagai satu tahap yang agak membimbangkan sebenarnya. Satu soalan yang sangat dianggap sebagai soalan yang agak kita kata cepu mas lah ya. Bila saya merupakan salah seorang yang mengkaji tentang fenomena tingkah laku buli di sekolah, di RPTA ya, pada tahun 2019 hingga 2022. Daripada apa yang kita dapati, kita nampak bahawa tingkah laku buli ini sangat membimbangkan. Kerana kalau kita lihat ya, kita hanya melihat dan akan digemparkan dengan berita-berita daripada media apabila setelah adanya kematian disebabkan buli. Dan kita nampak juga bila ada ruangan hari ini video ya, yang dikatakan diambil oleh rakan yang menjadi pemerhati, dan merasakan itu satu keseronokan bagi mereka. Jadi kalau kita lihat bimbang tak bimbang, ia memang serius pada tahap yang daripada hasil kajian kami kita dapati, kalaulah pada tahapnya kita cuba nilai tahap buli itu sama di sekolah, sama ada di tempat kerja, maupun di mana-mana ya, iaitu 15%. Kalau sampai ke tahap 15%,
fenomena ini berlaku dalam sebuah organisasi maupun di peringkat sekolah, itu dianggap sudah serius dan perlu diambil tindakan segera. Dan satu yang ingin saya nyatakan di sini, definisi bully itu sendiri kurang jelas. Ya, Datuk. Kita tak tahu bully ni sebenarnya bagaimana. Apa dia? Apakah aksi fizikal, memukul seseorang, menumbuk seseorang? Daripada pandangan doktor? Kalau kita lihat daripada hasil dapatan, kita dapati definisi bully yang kita tengok sekarang ni membezakan sama ada iaitu gaduh, gurauan, Kadang-kadang kita kata juga tingkah laku bully ni juga dengan gaya kenyitan mata, Dr. Naki, dia merenung kita secara berulang-ulang kali. Jadi dengan kata lain, kalau kita tengok definisi ni, perbuatan agresif, dan atau kurang menyenangkan yang dilakukan secara individu atau berkumpulan terhadap individu atau berkumpulan yang lain dengan sengaja. Maksudnya niat dia sengaja. Secara berulang. Jadi bully kan dia berlaku secara berulang. Dia tidak berlaku dalam sekali. Yang boleh menyebabkan kecederaan secara langsung. Atau tidak langsung dari segi fizikal, mental, emosi, psikologi ataupun mana-mana kombinasi. So daripada sinilah kita nampak definisi itu, kita cuba tengok, kita rangkumkan daripada tingkah laku pembuli, yang dibuli dan juga yang menjadi mangsa lah. Ya, jadi mangsa. Dan setakat mana yang kita lihat tahap buli itu, Datuk. Okey. Macam mana kita nak nilai? Ya, kita akan sambung lagi. Menarik sebenarnya pembukaan yang dilontarkan oleh Dr. Zuraidah. Tapi barangkali Dr. Nakiyuddin, mungkin doktor juga ada pandangan yang tersendiri dalam isu ini. Kalau kita bercakap tentang isu buli itu sendiri, dan barangkali kalau ialah macam kita sebut di awal-awal lagi, mungkin dari segi kefahaman masyarakat itu sendiri terhadap isu buli itu sendiri, fenomena buli itu sendiri hanyalah sesuatu yang mungkin dapat mereka lihat dengan mata kasar, tetapi ianya jauh lebih serius impak ataupun kesannya daripada apa yang kita jangkakan sebenarnya. Saya setuju apa yang Datuk cakapkan, sebab saya percaya dan agak yakin sebenarnya satu perkara adalah masyarakat kurang faham terhadap buli itu sendiri. Macam tadi Profesor Mada Dr. Zuraidah ada maklumkan berkenaan definisi kan. Sebenarnya ada kala yang saya nampak kita setiap negara kita akan ada certain definition. Maksud kita ada definisi tertentu berdasarkan konteks negara. Cuma satu yang mungkin saya boleh tambah sedikit adalah berkenaan dengan perbezaan power ataupun perbezaan kuasa antara pembuli dengan mangsa. Itu yang dalam kebiasaannya tidak di-highlightkan. Kan, sebab memang yang saya itu yang berkenaan dengan tingkah laku yang berlaku berulang-ulang, itu memang merupakan satu yang pasti, sebab kalau sekali saja itu agresif, itu bukan bully. Tetapi bully ni mangsa yang sama, pembuli yang sama, dan dia berlaku secara berulang. Dan kita tahu even sebenarnya untuk Datuk bully ni tak semestinya mangsa itu adalah seorang yang kecil. Kadang-kadang dalam certain situasi mangsa buli itu merupakan orang yang berbadan besar misalnya, dan mungkin dia akan mula dengan sedikit ejekan, dan ini yang saya nampak masyarakat selalunya melihat konteks buli ni hanya daripada neraca fizikal. Kan kita tak saya mungkin tak nampak betapa kita melihat ejekan itu pun adalah satu konteks buli. Kalau satu dilakukan dari masa ke semasa, non-stop. Dan kita pula kita melihat lebih kepada aspek fizikal, cedera parah, dalam kes terpencil ada kematian. Dan pada ketika itulah buli ni kita katakan ada naik dan turunnya. Ketika ada kecederaan, kes tu akan tular. Tetapi and then bila masyarakat ni, saya agak risau apabila dia jadi satu normalisasi. Kita masalah soalannya kita terima perkara itu berlaku, and then apabila dia akan ada pasang surut, bila cerita tu mungkin dah kita kata dah suam-suam, kita lupa.
and then satu ketika dia akan naik semula. Ini yang pada saya agak membimbangkanlah, terutama apabila kita melihat daripada konteks masyarakat itu sendiri, berkenaan dengan kefahaman. Saya rasa even definisi pun mungkin kita asyik fikir fizikal, tetapi kita kena consider yang secara lisan, bukan lisan. Dan sekarang kita ada cyberbully, yang merupakan satu bentuk, yang itu yang kita tidak pastilah siapa mangsanya, siapa pembulinya. Okey, kita nak sambung, tapi saya diingatkan untuk ingatkan semula nombor telefon ataupun dua talian yang kami sediakan kepada anda, kerana kami percaya anda juga mungkin dalam proses untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Jadi gunakanlah kesempatan ini peluang yang terbaik sebenarnya kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi saya ulangi lagi nombor yang kami peruntukkan ataupun kami sediakan kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian pastinya di 03 2694 0155. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Zuraidah jugalah. Ini satu isu juga yang cukup menarik dan penting. Kami pernah di Ruang Bicara ini membawa isu ini bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan alhamdulillah kami difahamkan bahawa Kementerian Pendidikan juga sebenarnya sudah merangka perkara-perkara penting dalam usaha untuk cuba mengelak berlakunya perbuatan buli di sekolah, di asrama dan sebagainya di pusat perkajian tinggi. Jadi apakah Prof melihat apa lagi yang perlu dilihat secara serius sebenarnya, apa lagi yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam usaha untuk membentras aktiviti buli ini, tak kira lah sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Okey, Datuk, bila kita cerita tentang pelajar, bermakna kita cerita tentang anak kita. Jadi sememangnya kalau kita lihat buli ni kan, kalau kita tengok balik tajuk yang diberikan tu, apa kita panggil? Melahirkan generasi penamat buli. Adakah ia boleh ditamatkan? Sebenarnya kalau nak ditamatkan, ia perlu bermula daripada rumah. Yang kami dapati hasil kajian kami, saya bercakap tentang kajian, kita nampak bahawa buli itu sendiri bermula di rumah. Daripada pemerhatian anak-anak ini. Disebabkan banyak yang kami dapat hasil-hasil kajian kami yang kita pergi dan jumpa secara individu dan juga focus group discussion, kita dapati ia bermula daripada rumah. Dia kata dia bermula dengan abang dia, kakak dia, even adik-adik dia. Dia bermula dengan di rumah dahulu. Dan dia rasa tak puas hati, dan dia telah membawa karakter tu, tingkah laku, karakter anak itu, abang dia, kakak dia, dan dibawa ke sekolah untuk melahirkan perasaan amarah, beremosi kan. Mungkin Dr. Naki boleh tambah lagi selepas ni, yang kita nampak bahawa ada rasa tidak puas hati dengan ibu bapa mereka. Dan saya melihat juga tindakan yang paling penting sekarang ni, buli bukan saja di peringkat sekolah. Bukan saja sekolah yang perlu laksanakan. Kita perlukan komuniti, kita perlukan ibu bapa untuk bersama-sama, kebersamaan untuk membangunkan anak bangsa kita. Kita bila buat kajian ni, kita bukan melihat kepada satu bangsa saja. Kita tengok kita Malaysia. Jadi kita nampak bahawa setiap negeri mempunyai corak atau pola buli yang berbeza-beza, kerana mereka mempunyai culture. Contohnya saya bagi contoh boleh? Boleh. Yang kita tengok orang Sabah, bagi dia mereka bergurau, bercakap kasar itu tidak menjadi masalah. Tapi bila mereka berada di dalam komuniti mereka mungkin itu bukan buli. Tetapi bila mereka berada keluar daripada dengan komuniti, ataupun dengan tempat kerja, ataupun di sekolah, kalau dia terbawa-bawa, dia membawa kepada satu kesan yang berbeza. Kerana sudut pandang kita berbeza. Itu yang saya lihat bahawa perkara ini perlu diberikan dari peringkat sekolah, rumah lagi. Maksudnya ibu bapa harus memainkan peranan penting. Dan saya lihat juga kajian yang kami lihat, intervensi yang dibuat di New Zealand. Apabila pelajar-pelajar itu didapati bersalah dalam kes buli, yang bekerjasama bukan sekolah saja, bukan polis sahaja, tetapi komuniti sendiri perlu bersama-sama dengan mereka. Masyarakat itu dipanggil duduk bersama-sama bagaimana untuk membantu kepada anak-anak ini, mengatakan tingkah laku buli itu
adalah sesuatu yang salah. Kerana dia lihat saya lihat macam inilah. Bully ni dia macam silent killer kepada dari segi emosi. Menyebabkan anak-anak kita rasa tidak confident dalam diri mereka. Bayangkanlah kalau kita bagi dia nama. Kadang-kadang kan kawan-kawan suka mengejek. Dan dia menjadikan diri dia daripada dia berani ke hadapan menjadi dia ke belakang. Itu dianggap sebagai ejekan kan, bully ni. Dan kita nampak juga dulu kalau badan dia sasa, badan dia besar, dia ni adalah orang yang dianggap pembuli. Tetapi hasil dapatan kami sekarang ni berbeza. Yang si kecil ini yang kaki buli. Macam mana tu, Datuk? Bahaya tu. Ini hasil dapatan sebenar kami. Okey. Kami ingin memohon maaf sebenarnya, nombor telefon yang saya sebut di awal tadi sudah pun ditukar rupanya. Jadi baru penerbit memberitahu saya ini. Jadi nombor yang kita gunakan adalah nombor lama, di mana studio inilah yang menggunakan nombor ini dulu, iaitu 03 2697 9767, dan satu lagi talian adalah 03 2697 9768. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda. Jadi panggil kami, dan anda juga mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Nakiuddin berlandaskan daripada apa yang disebut. Kadang-kadang menarik jugalah kita bercakap tentang isu buli ini. Kadang-kadang orang lihat itu bukan satu isu yang serius sebenarnya, tapi sekarang ini selain pada buli antara manusia dengan manusia, berlaku juga disebut sebagai road bully dan sebagainya. Dan tadi pun doktor menyebut tentang cyber bully, dan ini juga telah pun dibangkitkan di Dewan Rakyat semalam. Saya juga sempat mendengar ulasan yang diberikan oleh Timbalan Menteri berkaitan dengan apa tindakan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan cyber bully itu, supaya penonton faham sebenarnya gambarannya jelas apa yang dimaksudkan dengan cyberbully itu. Okey, kalau ikutkan kita buat perbandingan antara bully yang tradisi. Maksudnya bully tradisi ni bully yang penyakannya berlaku berdepan. Dia tak kisahlah sama ada dia memukul ke, maksudnya bertindak kasar secara fizikal, ataupun dia akan melibatkan lisan, bukan lisan, itu berada di hadapan kita. Maksudnya kita tahu siapa si pelaku. Kalau ikutkan dari segi cyberbully ni, dia takrifannya meluas, sebabnya konteksnya pun meluas. Kalau kita katakan cyberbully ni, dia punya even kategori pun ada yang pelbagai. Ada yang dikata yang trolling pun merupakan satu bentuk cyberbully, bully cyber lah. Kalau kita katakan bully cyber ni, dia merupakan perilaku agresif, tapi agresif dalam kita katakan penggunaan perkataan. Kadang-kadang cumanya dari segi kesan, bukanlah kesan yang kita katakan secara fizikal, tidak, tetapi kesan ni lebih kepada psikologi. Itu yang kadang-kadang mangsa bully ni, especially mangsa bully ni, mereka akan dia akan ada kecenderungan lah untuk rasa tertekan, sebab kita tak tahu siapa pembuli. Sesiapa boleh jadi pembuli cyber dengan hanya ada satu telefon, media sosial misalnya, dan kita bebas. Sebab saya percaya terutama pada zaman sekarang ni, kita ada akses. Kita ada, saya jangka kita merupakan antara pemberi perkhidmatan yang terbaik dari segi internet. Dan itu lebih memudahkan. Kita tengok sekarang macam kes-kes yang tular misalnya, kalau ada sesuatu berlaku, kita just boleh macam mencemuh orang itu. Kalau rasa tak puas hati, selebriti, merupakan orang yang popular, so kita boleh sekadar memberi kata-kata yang tidak baik kan, mengejek, menghina, kan, kadang-kadang kita trollkan orang itu. So itu yang kita kata sekarang ni, dia tidak ada sempadan. Maksudnya kalau dia berlaku tu, dia boleh berlaku anytime. Maksudnya sepanjang masa. Itu yang kita nampak. Cuma kesannya itu bukanlah macam kalau fizikal ni, kebiasaan ni kalau pelajar sekolah memang fizikal lah yang kita nampak secara jelas. Mungkin kita pun tahu ada tindakan perundangan, terutamanya daripada keluarga mangsa, yang menyebabkan ialah sebab menyebabkan kecederaan, ada yang menyebabkan kecacatan. Tetapi kalau dari segi bully cyber ni,
saya difahamkan ada tindakan daripada pihak SKMM dan ada akta tertentu untuk membendung lah. Cumanya itulah, tapi kita ada kekangan juga di situ. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah Prof. Madya, Dr. Zuraida dan juga Dr. Muhammad Nakiuddin, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda, gunakanlah kesempatan ini kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, dan saya ulangi lagi nombor yang tersalah sebut tadi. Jadi nombor yang perlu anda dial adalah 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar lagi Ruang Bicara, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, iaitu melahirkan generasi penamat buli, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan dua tetamu yang berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, iaitu Profesor Madya, Dr. Zuraida Abdullah dan juga Dr. Muhammad Nakiuddin Dahamad Azam. Baik, sesuatu yang penting jugalah. Tadi pun kita dengar apa yang disebut oleh kedua tetamu ini, tetapi barangkali Dr. Zuraida, kalau kita lihat daripada perkembangan semasa, kita tidak menafikan macam kita sembang-sembang tadi lah semasa rehat tadi, bahawa kerajaan juga sebenarnya telah pun merangka dan juga mengambil tindakan-tindakan yang dalam usaha untuk menyekat berlakunya apa yang disebut sebagai isu buli ini sendiri, dan kempen anti-buli contohnya telah pun dilaksanakan dan berbagai pihak juga telah diberi penerangan. Tetapi apakah pandangan Dr. Zuraida secara ikhlas bahawa masih lagi ada kelompongan sebenarnya dari segi kempen dari segi tindakan kerajaan sendiri untuk mengatasi isu buli ini, dan apa yang perlu dilihat semula yang barangkali memperkukuhkan semula tindakan-tindakan yang akan diambil untuk memperkuatkan lagi ataupun memperkukuhkan lagi kempen anti buli sebagai satu contoh. Okey, Datuk. Tadi Dr. Naki telah nyatakan dia bermusim. Tiap kali ada sahaja berlakunya sesuatu yang agak serius, barulah perkara ini akan jadi bom. Dia macam bom atom kan jatuh ke negara kita. Tapi kalau kita memperkata, saya tidak katakan ia satu kelompongan, tetapi yang paling penting ia harus dilaksanakan pada setiap hari, setiap masa, setiap saat, yang menyatakan kepada rakyat dan malah anak-anak generasi kita yang baru ini bahawa buli itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita kata memberi kesan yang sangat negatif kepada seseorang itu, dan malah ia bukannya membangunkan masyarakat kita. Kita harus prihatin dalam benda ni, dan bila kita lihat, kita jangan tunggu bila berlakunya sesuatu tu baru kita nak bertindak. Seharusnya ia perlu dilaksanakan dan dipantau pada setiap masa, sama ada di peringkat sekolah maupun di tempat kerja maupun di rumah. Ya, kita tak tahu di rumah pun sebenarnya berlaku buli ni. Ya, kita tak tahu antara abang dengan adik, kakak dengan adik, kita tak tahu. Dan malah di universiti sendiri, pernah dengar tak buli akademik? Ya, pernah. Kita kan bila kita tengok kita pernah tengok kan, kita berikan kumpulan kepada mereka section by section, dan kita tanpa kita sedari, pelajar-pelajar ni kita ni pandai tau, dia pilih mereka yang memang dia nakkan perfect. So kawan ni lah yang akan buat semua assignment, perbincangan dibuat ala-ala kadar, tapi kawan ni lah yang pasti dapat A. Itu salah satu contoh yang kita nampak buli akademik di peringkat IPTA ataupun IPTS. Tetapi di sekolah pun sekarang ni kan banyak ada aktiviti-aktiviti yang membawa kepada berkumpulan. Grouping. Jadi inilah yang kita nampak buli di kalangan mereka yang tak nak kalah, tetapi sebenarnya dia dah kalah. Mereka kita tengok yang menjaga standard assignment tu untuk dapat A, kawan ni adalah seorang atau 2 orang atau 3 orang. Yang lain-lain tu jadi apa? Kita jadi apa tu kita panggil? Ia hanya menunggu, dan mendapatkan markah yang tinggi. Tapi bagi kita sebagai pensyarah lah pula perlu
melihat lebih bijak lagi bagaimana kita nak memastikan pelajar-pelajar ini kita pecahkan dia. Sepatutnya macam saya mengajar kan, minggu ni lain kumpulannya, minggu kedua lain kumpulannya. Jadi task dia berbeza dengan orang yang berbeza, dan pembuli ataupun orang yang dibuli assignment tadi dapat diatasi. Ini salah satu yang kita tak nampak ni, benda ni berlaku sekarang ni di peringkat IPT, pengajian tinggi dan juga di sekolah. Kerana kita nampak buli ni dia mengikut kebijaksanaan orang yang nak mempunyai niat membuli. Right? Datuk pernah dengar tak? Perkara ni. Anak-anak kita pun pernah kan, tapi dia tak nak cakap. Masalah kelompongan yang satu lagi ialah sejauh mana anak-anak kita, sejauh mana kita ni berani untuk bersuara, mengatakan aku dibuli. Saya juga pernah dibuli. Saya cerita dengan Dr. Naki dulu, anak-anak masa kita masih nak berada di peringkat sekolah kan, kita tak tahu itu bully. Yalah, dia mengejek kan, dia ejek kita kan. Bila you kena ejek, apa perasaan you? You down. Padahal kalau you sentiasa sekarang, that's why kita sekarang ni kita membina anak bangsa kita di sekolah. Kita mula di sekolah. Bagi saya sekarang ni sekolah memainkan peranan penting. Institusi keluarga mungkin dulu, sekarang ni mungkin budaya. Budaya kita, dan mungkin disebabkan keadaan kita hari ni, kita kena ada wake up call untuk beritahu dengan masyarakat, untuk beritahu kepada ibu bapa, nak anak kita berjaya. Sebagai contoh COVID kan, telah mengajar kita sebagai ibu bapa. Bukan senang nak jaga anak kita di sekolah. Betul. Sebenarnya nak pastikan mereka menyelesaikan kerja rumah mereka. Kalau di sekolah kan, yang selalunya kita akan pinpoint pada guru. Tetapi hari ni dalam masa keadaan COVID tu, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita bagaimana kalau kita compliment each other. Cantiknya sekolah. Betul. Kan, dengan ibu bapa, community, untuk membantu anak kita sama-sama menjadi anak bangsa Malaysia yang berjaya. Betul. Dan cemerlang. Okey, bila you sebut tentang apa ni, Dr. Zuraida, tentang wake up call, tentang peranan yang harus dimainkan oleh masyarakat, barangkali kita cuba dengar daripada Dr. Nakiuddin, apa peranan yang seharusnya, apa kesedaran yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri, supaya isu buli ini, biarlah kalau nak diatasi 100% mungkin agak mustahil, tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan isu buli yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Tak kira sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Okey, terima kasih Datuk untuk soalan tersebut. Saya kalau ikutkan, saya terlibat berkenaan dengan kajian buli ni sejak ketika 2013. Sewaktu saya mula perjalanan PhD di luar negara. Guru saya profesor di universiti tersebut. Saya pernah ketika itu ada pengalaman kita kena bentang berkenaan dengan kita punya proposal lah, kita punya kertas cadangan untuk ke peringkat yang selanjutnya. Saya pernah tunjuk satu ketika ini adalah buli fizikal yang berlaku di Malaysia. Profesor saya agak terkejut waktu tu. Dia kata macam dia tak boleh imagine perkara itu berlaku dalam kalangan remaja. Cumanya apabila saya selami kita punya penyelidikan setakat ni, saya lebih banyak melihat kepada kajian buli ini lebih kepada faktor demografi, background pembuli, mangsa buli, dan saya tak nafi ada wujudnya kajian psikologi yang melihat kepada faktor-faktor macam for example mental sebagai contohnya, mental punya efek emosi. Maksudnya selalunya orang yang kena bully ni emosinya tak stabil. Dan itu yang kita melihat daripada sudut individu. Tetapi saya nampak jarang, bukanlah tidak ada, tapi saya nampak jarang kajian menempuh kepada peranan masyarakat, peranan sesuatu komuniti, yang pada saya ketika ini, even pada saya tahap kesedaran itu tidak tinggi. Kita hanya ada usaha untuk kita katakan cakna terhadap tingkah laku ni bila ada kes. Macam Dr. Zuraida cakap, boom, bila once dia berlaku, kita pun
berilah komen tertentu kan, especially di media sosial. Tetapi kalau kita tengok kan, dari segi pemahaman masyarakat pun saya rasa tidak jelas. Dan ini juga menyebabkan kenapa usaha itu sukar. Sebab apabila masyarakat itu tidak faham, sebab kita kena akui bahawa buli ni bukan saja satu tingkah laku yang negatif, tetapi dia merupakan satu bentuk jenayah yang kita boleh katakan, terutamanya apabila berlakunya kecederaan, ada yang sampai masuk ke hospital. So perkara ni saya nampak, bukankah ini satu bentuk jenayah yang sebenarnya kita kena akui dalam kalangan masyarakat. Dan ini yang saya lihat sebagai pertamanya untuk kita mungkin satu usaha. Sebab saya tak melihat ada kekangan daripada sudut kerajaan, sebab kerajaan ni dah beri banyak usaha. Kalau kita katakan dari segi kita ada portal aduan, misalnya kalau berlaku buli, kita ada portal aduan, dan kita juga ada baru ni saya percaya kerajaan juga ambil ikhtiar untuk menyelesaikan ataupun melengkapkan kes buli ni dalam masa yang terdekat. Dan mereka pun ada usaha untuk meningkatkan lagi warden di asrama supaya pemantauan itu lebih berkesan. Tetapi saya nampak usaha ini bagus dan patut diberikan sambutan yang baik dan pujian yang baik. Cumanya mungkin ini bukanlah satu bentuk usaha atau inisiatif yang boleh kekal untuk jangka masa panjang. Adakah nanti kita perlukan 1,000 warden untuk satu sekolah? Saya tak nampak. Itu yang kita perlu. Sebenarnya saya mula percaya bahawa masyarakat perlu mainkan peranan yang cukup aktif. Bukan hanya sekadar guru, bukan hanya sekadar murid, dan bukan sahaja sekadar ibu bapa ataupun pihak sekolah. Tetapi masyarakat juga perlu melihat kepada bagaimana mereka boleh bantu. Dari segi mungkin kita ada pelbagai, kita ada NGO, kita ada pemain industri yang boleh bantu dalam kempen-kempen misalnya. Itu yang saya rasa sumber-sumber yang boleh kita mainkan. Cuba kita dapatkan pandangan Dr. Zuraidah berkaitan dengan isu yang sama sebenarnya. Saya tahu Dr. Zuraidah juga ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan. Saya memang tertarik dengan apa yang dinyatakan di situ kan. Dia kata masyarakat. Bila sebut, saya kata bila aku didera, aku dibuli. Kita dibuli. Pernah tak terfikir kita adakan satu sign kalau kita ni dibuli, sepatutnya kita latih anak-anak kita ni berikan isyarat-isyarat tertentu untuk kita beritahu kepada rakan. Masyarakat, betul rakan, ibu bapa, dengarlah dengan sign tu. Guru tahu, tapi dengan nak tapi bentuk, sign tu memang kita kena adakan lah. Maksudnya kita kena berikan. Okay. Jadi sekarang ni kan sekarang ni kita ada macam-macam cara kan. Betul. Bila kita didera, kita dia apa ni, dia ada sign tertentu di situ. Kita ada sign di situ di belakang. Dia tunjukkan dia ke belakang. Itu salah satulah. Tetapi ini perlu dibincangkan di peringkat mungkin beberapa kementerian dan Kementerian Pendidikan, Kementerian Masyarakat. Ya, betul. Apabila dia dibuli, dia dah tahu dari kecil lagi, kita dah latih dia dengan sains-sains tertentu. Itu salah satu lah. Itu yang tersenyum tu tadi bila Dr. Naki. Dan satu lagi, bagaimana satu lagi latihan kita kerana bila orang yang kena buli ni, dia kena belajar bagaimana untuk mempertahankan diri. Betul. Resiliency satu. Resilience, you need to be resilient. So bila sebut resilient, semua orang kata tahan dirilah, itulah. Sebenarnya dia lebih daripada tu. Bila you resilient, you berani untuk berhadapan dengan orang yang membuli ni, sehingga you akan lebih berjaya. Dia macam getah tu kan. Getah tu kita tarik tegang kan. Sakit. Bayangkan getah tu kita tarik, kita pun sakit. So kalau kita tak boleh melangkaui kesakitan itu dan bangkit untuk menentang orang yang membuli tu, pasti kita parah. Jadi kita kena berani. Ada latihan-latihan oleh pihak-pihak tertentu lah. Kami cadangkan ada modul-modul yang kita latih anak-anak ni daripada kecil lagi sehinggalah mereka dewasa. Kadang-kadang tu kita tengok orang yang dibuli ni, kadang-kadang dia akan jadi pembuli apabila dia mempunyai kuasa. Itu masalahnya. Jadi kalau kita tengok orang yang saya tengok kajian lah, kita tengok ni kan,
hari ini, dulu ia lain. Badan sasa, dia ada kuasa. Dia kuat kan. Tetapi yang kecil pula, dia ada kuasa dari segi lain. Dia ada kawan-kawan. Dia ada taiko-taiko dia. Itulah yang kalau Datuk, kalau kita pergi kat Selangor lain dia punya budaya bulinya. Kalau kita tengok di Sarawak lain. Kalau kita tengok di utara lain, di selatan lain. Dan kita perlu melihat kajian ini, duduk bersama-sama, bincang. Dan bagaimana pihak polis, pihak penghulu, pihak sekolah, ibu bapa mainkan peranan. Itu yang saya katakan bila saya baca bagaimana pihak New Zealand, negara New Zealand mengurangkan buli itu dengan tindakannya bukan menghukum. Yang membawa kepada orang yang membuli itu, yang kita sah dia sebagai pembuli, menilai sendiri apa kesilapan dia. Sehinggalah dia menyatakan, saya minta maaf. Saya seorang yang kita anggap tidak ada kemanusiaan. Dari segi itulah. Jadi inilah maksudnya latihan yang kita beri, sama ada pembuli ataupun yang dibuli itu, dia ada cara dia, kaedah dia. Yang kita boleh measure bagaimana kita mendidik dia bahawa buli itu sebenarnya bagi saya lah, it's like dalam diam dia menyakitkan diri seseorang itu. Saya nak mencelah sedikit di sini, Dr. Zuraida. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Nakiuddin nanti. Sikap ibu bapa juga sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting sebenarnya. Tadi pun Dr. Zuraida dah sebut awal-awal program tadi. Tetapi kadang-kadang ibu bapa yang mungkin ialah menerima laporan ataupun mendapat aduan daripada anaknya bahawa dia dibuli di sekolah dan sebagainya, dia anggap itu sebagai sesuatu yang tidak serius lah. Kadang-kadang dia kata, itulah engkau nakal sangat, biarlah engkau kena. Sikap-sikap macam inilah yang kadang-kadang yang mengakibatkan kenapa isu salah laku ataupun isu buli ini berlaku begitu berleluasa. Apakah apa yang perlu, pendekatan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sebenarnya dalam situasi? Datuk, senang saja Datuk. Saya beritahu dengan orang yang berada di luar sana yang bersama kita ya Datuk. Berikan masa sekurang-kurang, paling kurang 15 minit. Paling lama setengah jam. Kita makan di meja, duduk berbincang dengan mereka, tolak ke tepi semua ni. Saya pun kadang-kadang selalu kena sound juga dengan telefon ni kan. Telefon ni dia bukan satu dia dah dianggap sebagai satu keperluan. Tapi bagi saya lah, duduk sama-sama bincang. Bayangkan hasil kajian kami ada budak di seluruh Malaysia, kita jumpa mereka kelar tangan mereka 1, 2, 3. Jadi cikgu dan kadang-kadang tak nampak. Ya, yang pakai baju lengan panjang kan. Kelar satu, dia dah macam, saya tak tahu kenapa. Sehingga saya tanya mereka, kenapa buat macam ni? Dia rasa dia nak tunjukkan dia kuat. Aku orang besi. Tu saya kata, kenapa jadi orang besi? Kerana saya ni sentiasa dibuli oleh kawan-kawan. Ini kerat. Tunjuklah. Dia tunjuk kat kami. Jadi kita serahkanlah kepada pihak kaunselor lah untuk memainkan peranan dalam menyelamatkan anak-anak ni. Ini salah satu lah dapatan-dapatan kajian kami memang sangat luar biasa lah. Yang kita ada yang kita boleh share, ada yang boleh ni. InsyaAllah lepas ni mungkin akan keluar buku daripada Universiti Malaya dan juga tim kami lah. Sebenarnya saya kenalah beritahu ketua perunding kami, Profesor Mahir Dr. Zuwati Hashim. Kemudian kita ada beberapa perunding daripada UKM, Profesor Dr. Sufian Husin. Kemudian kita daripada Fakulti Pendidikan, saya sendiri. Kemudian Dr. Muhammad Nazri, AP Dr. Muhammad Nazri. Kemudian PM Dr. Hud Cameron. Jadi mereka dalam kumpulan yang besar. Okey, kita akan sambung lagi. Saya perlu minum sebenarnya. Terbatuk tadi. Okey, tapi anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat hanya buat seketika dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Masa yang ada, tapi insyaAllah ada lagi persoalan-persoalan yang insyaAllah sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di program Ruang Bicara. Kita masih lagi bercakap melahirkan generasi penamat buli. Jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini.
kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada masa lagi untuk kita kongsi bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio bercakap tentang melahirkan generasi penamat buli. Barangkali satu situasi juga Dr. Nakiuddin yang perlu diberi perhatian adalah tentang kenapa isu buli ini meningkat. Apakah kerana situasi kehidupan yang kita hadapi ketika ini juga dikatakan menjadi suntikan kenapa ini berlaku sebenarnya, kenapa isu buli ini meningkat, mungkin juga ketekanan hidup dan sebagainya. Dan kadang-kadang ialah kalau kita lihat buli jalan raya misalnya pun menjadi satu isu yang sukar untuk dikawal dan sebagainya, kerana perasaan manusia itu, individu itu kadang-kadang terusik, terganggu disebabkan oleh keadaan kehidupan sekeliling yang mungkin memberi tekanan kepada dirinya. Jadi apakah ini juga antara faktor yang mungkin menyumbang ke arah meningkatnya isu buli ini? Okey, kalau kita berbalik kepada peningkatan ni, isu buli, sebenarnya kalau kita tengok daripada trend beberapa tahun kebelakangannya, kalau yang saya nampak jumlah yang direkodkan lah, kalau ikutkan daripada tak saya tahun 2018 dia dalam sekitar 3,000 lebih lah, 3,000 lebih, kadang-kadang ada naik sedikit, tapi ini yang dilaporkan saya melihat daripada statistik yang dilaporkan lah. Cumanya hari tu tempoh hari masa pelaksanaan PKP kita nampak penurunan yang mendadak, sebabnya tidak berada di sana. Tetapi apabila saya tengok balik keratan akhbar beberapa hari yang lepas, statistik yang semasa lebih tinggi berbanding beberapa tahun yang kebelakangan, sebab kita baru bulan yang 11, tapi jumlah dia dah melepasi beberapa tahun yang sebelum ni. Saya dalam 3,800, tapi jumlah untuk tahun ini lebih kurang dekat hampir kepada 5,000. Yang maksudnya memang betul ada peningkatan yang signifikan. Kalau kita katakan, kalau nak kata kenapa buli meningkat, mungkin dari segi sudut diri pelajar saya nampak pelbagai sebenarnya. Mungkin darah remaja kan, so darah muda. Cumanya yang saya tertarik untuk fikirkan adalah, adakah peningkatan ini, sebab ini yang saya kata peningkatan ini jumlah yang kita nampak, tapi kita tak nampak the whole situation kan, ataupun mungkin lebih daripada itu, even tahun-tahun sebelum ini mungkin lebih daripada itu. Sebenarnya pada buli di sekolah yang sentiasa selalu mendapat perhatian, buli di pejabat pun berlaku sebenarnya, tapi kita tak pernah tak pernah, saya rasa kita tak pernah kecuali dalam saya beberapa tahun kebelakangan ni ada direkodkan atau dilaporkan buli yang berada pada Kementerian Kesihatan misalnya, doktor-doktor muda kan. Tapi kalau ikutkan tak banyak yang dilaporkan, walaupun situasi itu ada. Macam tadi mungkin Dr. Zuraida ada cerita buli akademik buli akademik ni bukan pelajar je. Saya rasa mungkin ada juga berlaku di segenap orang kata konteks di IBT lah, kan mungkin. Tapi kalau kita merujuk balik, itulah betapa adakah berkesan kita punya sistem pelaporan. Yang saya lihat misalnya dari segi yang saya sangat sambut baik adalah wujudnya portal buli, walaupun tidak kepada yang dewasa yang bekerja kita tak ada, tetapi saya rasa adakah portal ini digunakan sebaiknya, sebab pada saya sampai waktu ini kita tak ada lagi pemetaan. Kita tak mungkin dari segi kajian tu kita nampak ada jumlah-jumlah tertentu, tapi adakah kita pernah membuat pemetaan kawasan manakah yang pelaporannya tinggi dan sebagainya. Itu mungkin kalau di situ saya rasa peranan boleh dimainkan oleh komuniti di tempat itu, sebab kita tidak boleh letakkan semuanya kepada tanggungjawab kerajaan, tidak. Kita sebagai masyarakat pun perlu mula mainkan peranan untuk kita sebagai orang kata sokongan. Maksudnya kalau kita cakna, kita sendiri boleh bantu mangsa buli. Kita boleh beri sokongan dengan lebih awal berbanding kita apabila benda tu dah berlaku dengan teruk barulah kita bantu. Itu yang saya nampak. Mungkin untuk langkah masa depan saya percaya kita boleh berikhtiar ke arah itulah. Tapi sesuatu yang penting dan menarik juga Dr. Zuraida, zaman sudah berubah sekarang ni.
penggunaan media sosial juga menjadi satu senjata yang cukup berkesan sebenarnya dalam usaha untuk mengesan berlakunya perbuatan-perbuatan buli, tak kira lah di sekolah, di jalan raya dan sebagainya. Jadi apakah mungkin cara itulah sebenarnya antara cara yang cukup baik sebenarnya untuk memberi kesedaran dan sekaligus juga membolehkan pihak berkuasa untuk melakukan pendakwaan, tangkapan dan sebagainya dalam kes-kes yang melibatkan buli ini sendiri. Okey Datuk, pandangan saya ada dua perspektif. Okey. Perspektif orang yang mengambil dengan perspektif yang membantu kononnya. Tapi bagi saya, kalau yang mengambil tu ada perasaan tak untuk membantu orang yang dibuli itu. Bagaimana dia tahan diri untuk melihat anak orang yang dibuli itu. Kerana dibuli ni kadang-kadang dia memang ada kesakitan kan. Dia itu pandangan saya di antara dua ni. Jadi Datuk, yang mana yang lebih yang kita rasa yang memberi kesan yang baik pada kita. Yes, bila dia berani upload perkara yang berlaku di sekeliling kita, ya, yang dibuli tadi, dia membantu pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Yes, good, that one. Tapi to me, kalau you tak buat sesuatu, you just ambil je, hanya untuk apa tu? Adakah untuk konten? Adakah untuk popular, untuk diri sendiri, atau untuk sebenarnya untuk apa? Bagi saya, yes, you boleh tapi bagaimana dengan membantu meleraikan keadaan itu. Ini yang balik pada komuniti tadi ataupun masyarakat tadi. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ni? Yes, saya memang saya anggap salah satu mekanisme ataupun kita kata salah satu cara, kaedah untuk kita nak menangkap orang yang membuli itu, kan? Tetapi mereka yang dianggap bystander tadi, bagi saya bystander tu sangat bahaya, sangat berbahaya kerana mereka boleh buat kedua-duanya. Kalau kita kata kemungkinan mereka ini introvert atau extrovert, ada yang mengatakan mungkin orang introvert, mungkin orang extrovert juga membuli. Tapi dalam pelbagai mood, maksudnya tadi cyberbully tadi boleh berlaku di media sosial. So kalau you cakap lah kedua-duanya, saya rasa dua-duanya memberi implikasi sama ada positif maupun negatif. Dan inilah yang kita nak masyarakat kita semua ni berfikir, apakah tindakan kita itu benar-benar memberi kebaikan kepada anak ataupun orang yang dibuli tadi. Ini pandangan saya, sudut pandang saya dari hasil kajian itu sendiri. Yang saya ingin nyatakan ialah amalan kita adalah berani ke hadapan, berani dengan telus mengatakan, macam tadi kan mapping tadi, kita ada dashboard. Kita kat sini kita kata why not kita ada satu sistem dashboard. Kita tekannya, kita tahu dekat mana, berapa persen dekat di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, apa yang kita buat selama ni. Dan ia perlu berlaku secara berkala dan ia boleh sentiasa pemantauan yang dibuat oleh pihak tertentu. Ini dari pandangan kami lah. Sebagai mungkin saya tambah sikit lah. Saya melihat kepada itu, saya rasa sangat penting. Dan pada saya sebaiknya biarlah benda tu dilaporkan cepat, supaya pemetaan itu tepat. Sebab saya takut konteks kita ni janganlah sampai kita ni menidakkan situasi itu sebagai buli sebab ingin menjaga nama baik. Itu yang saya rasa sebaiknya kita buatlah. Macam tadi saya rasa effort yang sangat baik kalau kita boleh buat pemetaan. Kita tahu di sini okey, hari ni ada berlaku dan kita terus masuk. Itu saya rasa akan banyak membantulah dan membantu kepada pihak kementerian. Dan mungkin Datuk, saya nak tambah sikit lagi. Silakan. Ada masa lagi. Ada lagi 1 minit. Semua orang kata kan, fenomena yang mana yang paling tinggi setakat ini? Yang kami punya ni, dapatan kami ialah cyberbully, bully cyber. Kedua, kita katakan di sini ugutan dan isyarat, bukan lisan yang merupakan trend utama bully sekarang. So 3 perkara ni kita kena betul-betul watch out. So kita kena trash out macam mana nak menyelesaikannya, dan bagaimana kita di pelbagai pihak kementerian maupun daripada kita sendiri kena bangkit untuk menyelesaikannya. Nampak kecil tapi besar. Baik, okey.
Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nakiuddin Rahman Azam, dan setinggi-tinggi terima kasih tentunya kepada Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Banyak yang kita lontarkan persoalan-persoalan menarik untuk kita fikirkan secara serius sebenarnya tentang bagaimanakah usaha-usaha yang perlu kita lakukan, apakah support yang diperlukan dari kita masyarakat sendiri dalam usaha untuk mengurangkan isu buli ini, tetapi ianya bukan sesuatu yang mudah. Ia memerlukan satu pendekatan yang berbeza sebenarnya, dan kita juga mengharapkan bahawa pihak kerajaan juga akan melakukan sesuatu yang berbeza juga dalam mengatasi masalah buli di kalangan masyarakat kita ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menumpukan perhatian, dan sebelum kita berpisah seperti biasalah, sama-samalah kita terus berdoa kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Palestin, kerana sesungguhnya mereka memerlukan sokongan dan juga doa dari kita. Dan jangan lupa, dari sungai ke Sengkara, Palestin tetap merdeka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.